Abdul Halim bin Haji Tawil dalam Bicara Mufti setiap Jumaat pukul 8.30 pagi hanya di Melaka FM mempersanakan. Andainya terpijak onak dan duri, carilah penawar untuk mengubati. Ya, Melaka FM mempersanakan anda seperti biasa hari Jumaat pagi 8.30 pagi. Alhamdulillah dapat kita ke udara dalam segmen Bicara Mufti. Bertemankan saya bersama Mufti Negeri Melaka yang berbahagia, Datuk Wira Haji Abdul Halim bin Haji Tawil. Assalamualaikum Datuk Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar di Jemur ni, sihat kita pagi ni? Alhamdulillah sihat. Datuk Wira bagaimana? Alhamdulillah sihat adanya insya-Allah. Apa cerita kita pagi ni di Jemur ni? Alhamdulillah Datuk Wira. Apa pun seperti yang kita sedia maklum Datuk Wira, ya, ramai daripada kita yang terkesan dengan banjir ketika ini. Mungkin ada juga yang dah balik ke rumah, namun melihat keadaan rumah yang, yalah Datuk Wira, kita pun faham kan, perlunya kesabaran yang tinggi, ketabahan hati. Mungkin ada sedikit kata-kata Datuk Wira berkenaan dengan ini. Silakan Datuk Wira. Okey, terima kasih di Jemur ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Murni. Semoga diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah sihat, kata demam-demam sikit apa tu? Amin, insya-Allah sihat. Kalau istilah orang Jawa tu dipanggil ada meriang-meriang sikit. Oh. Dia meriang, nak kata demam tak demam, tapi macam tak selesa. Okey, terusnya sidang pendengar Melaka FM yang mempersonakan di mana Jul berada, khususnya kepada orang Lubuk Cina, ya, kepada kawasan-kawasan yang ditimpa bencana banjir, Ya. khususnya di negeri Melaka dan amnya di kebanyakan negeri, ya, seperti mana yang kita ketahui minggu lepas hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, ya. Saya yakin kita diuji sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya. dengan hujan yang amat lebat dan satu yang tidak terfikir kita, iaitu satu bencana banjir yang melanda di sebahagian kawasan, khususnya di beberapa negeri seperti Selangor, Negeri Sembilan, dan yang terbaru hari ini, 1-2 hari ini ialah Pahang, Ya. Perak juga telah kena, wilayah Persekutuan. Jadi kepada mereka yang terkena dengan banjir, khususnya ahli keluarga, dan juga mungkin kita di kalangan ahli keluarga atau kawan-kawan kita juga rasa simpati ke atas apa yang terkena. Ada keluarga DJ Murni yang terkena agaknya? Keluarga jauh lah. Saya kebetulan kena. Saya Allah 2 hari Allah. lepas saya balik ke kampung isteri saya, ziarahi dan menolong apa yang dapat sikit kepada adik-adik ipar dan sahabat lah. Di sebelah ada satu kampung di Selangor namanya Kampung Sungai Kandis, dan saya nampak ialah orang kata hampir 70% daripada penduduk di kawasan itu kena banjir. Atau rumah taman pun yang baru dibina dalam 5-6 tahun lepas, paras banjir pun dah hampir 6 kaki, 7 kaki dia punya ketinggian dalam. Dan sudah pasti kita sebagai hamba berlawan dengan api dan air. Ya. Berdepan berlawan dengan api dan air. Yang setiap hari kita jumpa air, setiap hari kita jumpa api. Ya. Kalau kata pepatah, api ni masa kecil jadi kawan, bila besar jadi lawan. Ya. Jadi kalau masa api dan air ini masa bilangan atau kuantitinya kecil, air akan ada di hujung bibir kita, di tangan kita, di dalam gelas yang boleh diangkat, yang boleh diminum, yang boleh diguna di bawah mandi, digunakan untuk berwuduk, digunakan untuk menjerus pokok kerana air itu sedikit. Ya. Begitu juga api, boleh orang ada main api, ada orang isap rokok, duduk api di bibir sahaja, di hujung jari. Ya. Itu ketika apinya kecil, boleh digunakan untuk memasak. Tetapi bila apinya besar, airnya besar, dia sudah menjadi bencana. Ya. Ketika itu sudah pasti kita ni insan agak terlalu kedil dengan api dan air. Artinya kita ni takkan boleh menang
cerita berlawan api dan air ini tidak ada satu orang kata manusia menang. Yang pasti manusia akan mengalami kekalahan, kerugian, kebinasaan, kerosakan dan mungkin membawa kepada kemalangan dan kematian. Iya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada makhluk yang juga makhluk, api, air, angin, apa semua pun makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bukan makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang Maha Pencipta. Jadi Allah menciptakan ini. Yang ini saya nak sentuh sikit juga tentang isu-isu yang agak bimbangkan kita melibatkan akidah, ya. Bila ada satu viral yang mengatakan bahawa Tuhan itu makhluk sangat halus. Bila kata makhluk, tidak, itu sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Allah bukan makhluk. Sekecil mana, sehalus mana pun, ada bau, ada rasa, ada orang kata mata boleh melihat oleh panca indera, itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah pasti mainan syaitan. Itu sudah pasti orang kata sesuatu yang tidak, Allah tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang, tidak boleh dilihat, tidak boleh dikata kecil, makhluk. Ini bila dikata makhluk lagi dahsyat lah. Jadi makhluk yang sangat halus. Allah bukan makhluk. Allah ialah Ar-Rab, ilah yang Maha Pencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang berkuasa mentadbir langit dan bumi ini. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selain daripada Allah, kalau kata-kata dari sudut ilmu mantiknya, ma siwallah makhluk. Apa sahaja selain dari Allah makhluk. Yang bukan makhluk ialah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sebagai Ar-Rab dan Al-Ilah yang kita sembah, yang kita abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada banjir dan kemalangan, Jadi saya lihat kali ini banjir amat menakutkan kita. Kalau di Selangor dan Pahang, kematian mungkin mencecah 40 orang. Hari ini dah hampir 30 lebih. Mungkin melebihi daripada angka itu. Dan jumlah yang terkena amat. Di mana kita? Inilah kita nak melihat yang pertama kepada kita meletakkan kesabaran kita yang tinggi di atas Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang kata Allah selalu kita baca, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Katakanlah wahai kamu akan diuji dengan berbagai-bagai ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kekurangan harta dan sebagainya, dan nyawa. Tetapi kata Allah, berikanlah berita gembira kepada mereka yang sabar. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam satu ayat, bahawa kadang-kadang kita ni manusia ni sifatnya luput. Jadi perkara yang kedua untuk kita melihat apa bencana yang berlaku ini ialah muhasabah diri kita. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 ayat yang Allah mengingatkan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 97 dan 99. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, kata Allah. Maksud, apakah penduduk sebuah negeri tadi berasa senang hati dan aman tenteram ketika Allah berikan sedikit ujian dan azab kepada mereka pada malam hari sedangkan mereka sedang tidur. Allah boleh turunkan ujian pada kita dalam keadaan kita tidur lena. Sadar-sadar air dah paras rumah. Pada sadar macam-macam asbab yang menjadi sebab kita tersadar daripada bencana tadi. Dalam ayat yang lain dia kata Allah Subhanahu Wa Taala, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ketika azab dan ujian datang tadi, manusia sedang leka bermain-main. Dia tengah main bola, tengah apa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perkara apa yang sahaja yang dikedaki sebagai ujian. Allah mengingatkan lagi, apakah mereka itu sehingga mereka akan mempunyai rancangan atas apa yang diaturkan oleh Allah. Kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman daripada rancangan buruk ini kecuali telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang amat tadi ialah kepada orang-orang yang rugi. Inilah kalau kita takut untuk saudara tidak pendengar, Allah mengutuskan berbagai-bagai ujian, bala ataupun bencana
dalam keadaan kita leka, dalam keadaan kita tertidur, dalam keadaan kita bergaduh. Jadi saya di sinilah kita meletakkan muhasabah. Apa pun pembangunan, apa pun perancangan, apa pun kegiatan kehidupan kita seharian, sudah pasti kita mencari keredaan Allah, jauhkan daripada kemurkaan Allah, jauhkan daripada orang kata perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syarak dan sebagainya. Okey, itu yang kedua, iaitu untuk kita bermuhasabah. Saya teringat kalau DJ Murni boleh siarkan satu lagu, iaitu lagu DJ apa ni, Eddie. Ada satu perkataan, dia kata, apakah Tuhan melebosan mendengar tingkah kita yang terlalu banyak dengan dosa, kan? Betul. Bila alam berbicara. Saya rasa lagu tu beauty. Betul. Tajuknya berita kepada kawan, Datuk Ira, ya? Berita kepada kawan. Saya ni bukanlah, tapi zaman muda-muda tu kadang-kadang teringat juga lagu-lagu yang agak orang kata tadi, ada maknanya. Bila saya muhasabah lagu itu, dia bawa mengajak kita berfikir tentang bencana yang berlaku ini. Ada sebahagian bencana itu adalah kesilapan manusia kita sendiri. Okey, tak apa. Yang ketiga, dalam musibah yang bencana ini, walaupun ada kerugian, ada kehilangan, ada yang tidak boleh kita elakkan, keadaan itu berlaku di luar jangkaan kudrat dan kehendak kita, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa boleh menghalang Allah tak melakukan air gelombang setinggi 3 tingkat, katakanlah. Siapa boleh halang? Kawan manusia tidak boleh nak menghalang kehendak dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kata rumah, kalau tengok apa, rumah seorang artis apa tu, abuse dia, orang kata orang lain ada juga nak basuh rumah. Dalam rumah ada lumpur, rumah dia dalam lumpur. Allah Akbar. Rumah yang belum siap, masih lagi berhubung dengan kontraktor, agaknya rumah impian yang dibina selama 30 tahun dalam karier. Kita serumah ni orang kata satu yang amat sentimental dekat kita. Kerana kita tidak dapat memiliki rumah kita tadi dalam tempoh yang singkat. Biasanya orang buat rumah sampai 10-20 tahun. Betul. Barulah duit terkumpul, dapatlah buat sebuah rumah, katakanlah hasil titik peluhnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Okey, yang ketiga, satu saya dah ingatkan tadi, ini tentang Allah. Yang kedua, kita bermuhasabah. Dan yang ketiga, datangnya musibah mengajak kita ialah konsep cubit peha kiri, peha kanan terang. Ini yang kata Nabi SAW, sifat seorang muslim, antara sifat kasih sayangnya, hormat menghormatinya, tolong menolongnya, seperti satu jasad. Bila sakit jasad sebahagiannya, masuk sakit yang lain. Dalam satu ayat hadis yang lain, Nabi SAW membandingkan hubungan kita sesama manusia ini kalbunian, satu binaan. Semua saling melengkapi, bumbung, genting, tingkap, tangga, tiang, artinya diikat dengan simen, dengan kawat, dengan piling yang kukuh. Akhirnya terbinalah satu rumah yang tersergam indah. Tetapi bandingan itu juga sebagai mana manusia yang saling kuat menguatkan di antara satu sama lain. Jadi apa yang saya harapkan dalam tempoh ini ialah semangat kita. Yang pertama, kalau tak dapat dengan harta benda, Ya, Datuk Ira? Datuk Ira? Ya, Datuk Ira? Baiklah, kita akan kembali bersama Datuk Ira seketika nanti. Jangan ke mana-mana kerana insya-Allah Datuk Ira akan berkongsi lagi kisah kesabaran kita dalam kita menempuh dugaan sekarang. Terus saya dengarkan Melaka FM mempesonakan. Semasa banjir, minum air bersih dan dimasak. Elak makan makanan mentah atau tidak masak atau tidak dibersihkan. Larang kanak-kanak bermain air banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam, cirit-birit dan muntah serta dapatkan pelalian jika perlu. Balut luka jika cedera bagi mengelakkan implikasi jangkitan. Banjir bukanlah satu bencana alam yang boleh dipandang ringan. Kita wajib sentiasa bersedia dan memastikan persediaan secukupnya dibuat untuk menghadapi musim banjir.
Pesanan ini daripada kami, Radio RTM. Ya, Melaka FM perkenalkan anda. Kita kembali bersama saya bersama Mufti Negeri Melaka yang berbahagia Datuk Wira Haji Abdul Halim Haji Tawil dalam segmen Bicara Mufti, masih berbicara tentang kesabaran kita menempuh dugaan Datuk Wira ya. Ya, saya DJ. Okey, je minta maaf terputus. Tak mengapa. Silakan Datuk Wira, kita sambung kembali dengan tajuk kita tadi Datuk Wira. Okey, betul. Okey, insya-Allah. Ya Datuk Wira. Dengar? Dengar Datuk Wira. Silakan. Okey. Beauty depan pagar. Okey, semangat tolong menolong kita untuk menyantuni kawan-kawan kita dan sebagainya. Kita ini ibarat satu jasad, ibarat satu binaan. Saling tolong menolong, saling kuat menguatkan di antara satu sama lain. Jadi lantaran itu saya melihat banyak NGO, jabatan-jabatan kerajaan, individu, orang-orang perseorangan, rakan-rakan pejabat dan sebagainya menggerakkan kerja-kerja kesukarelawanan untuk membantu dan menyantuni mereka yang terkesan, dan alhamdulillah inilah konsep yang dipanggil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kita di atas alal birri, atas kebaikan dan yang boleh membawa kepada ketakwaan. Jangan tolong-menolong yang boleh membawa kepada permusuhan dan kegaduhan. Jadi kepada yang menyumbang, saya ucapkan terima kasih. Dalam hal ini saya carilah agensi-agensi, kepimpinan masyarakat setempat untuk mendapatkan maklumat-maklumat ke mana sumbangan-sumbangan ini yang harus disalurkan. Jadi yang saya nak ingatkan juga, alang-alang orang kata kita nak menyalurkan ini, berilah sesuatu yang terbaik. Ada juga yang bila kata kita memerlukan pakaian, di antaranya pakaian-pakaian yang separuh dah tak boleh pakai dah. Allahu Akbar. Jadi dia macam nak buat clearance dekat rumah tetapi pakaian tersebut tidak disorting ataupun tidak diasingkan, tidak diberikan saiz. Ada sedikit kebaikan lagi kita boleh tambahkan sifat ihsan kita tadi. Apabila kita ada basuh, katakanlah kita keritkan pakaian kita tadi, kita asingkan pakaian kanak-kanak, dewasa, perempuan, t-shirt, pakaian yang tak ada saiz, macam kain, plekat, itu mudah. Tapi ada pakaian-pakaian yang bersaiz. Tengok nanti bila bila orang tadi dia rombakkannya, jadi dah jadi sampah lah. Itu yang kebanyakan kita melihat bila misi-misi bantuan ini, kadang-kadang yang disumbang itu menjadi lambakan. Jadi kepada kita harus bijaklah nak buat kebaikan. Yang pertama, berilah yang terbaik. Yang memberi, biarlah kita dengan sifat kita, dengan keikhlasan kita. Yang kedua, berilah sesuatu yang terbaik dengan harta benda atau wang ringgit kita. Yang menerima, saya nak ingatkan, lahirkan perasaan bersyukur, lahirkan perasaan berpada dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang dalam hal ini, bila berlaku ada yang pecah kedai, ambil orang, ini pun satu yang agak kita takut lagi kemurkaan Allah datang pada kita. Jadi kalau ambil, mungkin kalau ada sifat kita nak ambil, mungkin ada orang yang lebih susah daripada kita, so kita ambil apa yang keperluan dahulu. Tapi kalau ada perasaan tamak, ini yang kita bimbang. Jadi bagi saya, dua-dua tu kena ada tanggungjawab. Yang pertama si pemberi, yang kedua si penerima. InsyaAllah saya yakin hari ini Jumaat kita boleh menggerakkan perkara-perkara ini untuk kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendoakan kesejahteraan seluruh warga penduduk negeri dan negara kita daripada sebarang musibah. Dan kita masih lagi belum berakhir berlawan dengan COVID ini. Jadi kita mengharapkan perlawanan kita dengan COVID juga boleh berakhir, insya-Allah. InsyaAllah. Apapun Datuk Wira, terima kasih untuk hari ini di atas peringatannya. Mungkin Datuk Wira sikit kata-kata hari Jumaat hari ini, Datuk Wira? Okey, insyaAllah kepada semua para muslimin, kaum Adam khususnya, bersiap hari ini untuk kita salat Jumaat. Dan saya kebetulan hari ini akan bersalat Jumaat insyaAllah di Masjid Ar-Rahman, Kampung Kerubong, dalam program kami bersama Jabatan Mufti bersama penduduk setempat. Minggu lepas kami di Taman Maju, terima kasih penduduk Taman Maju yang ramai. Pagi hari kita
bersolat Jumaat. Tengah petang tu kita menziarahi beberapa keluarga, Ya. veteran dan sebagainya. Dan pada malamnya kita ada bicara mufti bersama isu-isu semasa yang boleh kita forumkan. Jadi dalam tempoh hari ini kepada para jamaah lelaki khususnya dapat hadirlah ke masjid mendengar khutbah, menunaikan kefarduan salat Jumaat. Untuk pengetahuan, masjid telah pun dibuka untuk mengikut kapasitinya. Jadi hadirlah, janganlah dijadikan alasan tidak rapat itu untuk kita tak hadir. InsyaAllah dalam tempoh terdekat ini kami akan menimbangkan SOP-SOP yang mungkin memberikan sedikit kelegaan insya-Allah kepada masyarakat di negeri Melaka khasnya. InsyaAllah. Apa pun jangan lupa kalau ada lebihan sikit hari ini, masuklah ke tabung masjid, dan kepada masjid-masjid mungkin boleh sebahagian kutipan pada hari Jumaat ini salurkanlah ke tabung-tabung bencana kepada mana-mana pihak yang ada. Saya ucapkan tahniahlah. Saya tengok ada di masjid, contohnya Masjid Ubudiyah Aikro, yang mereka menggerakkan. Banyak saya tengok masjid-masjid yang telah menggerakkan gerakan-gerakan bantuan, misi-misi bantuan dan kemanusiaan. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas semua usaha baik yang telah dilakukan oleh tuan-tuan sidang pendengar. Jadi nak tanya kepada sidang pendengar, apakah sumbangan kita kepada saudara kita, jiran kita, sahabat kita di dalam tempoh orang kata ujian dan bencana ini? InsyaAllah. InsyaAllah. Apa pun Datuk Ira, terima kasih. Hari ini kita akan ke udara lagi menghadapan Datuk Ira ya. Baik, insyaAllah. Terima kasih Eddie Jemuni. Selamat Sama-sama menjalankan tugas. Semoga kita diberikan ketenangan dan kesabaran. Amin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pesanan dan juga peringatan isu semasa yang cukup menarik daripada yang berbahagia saya bersama Mufti Negeri Melaka yang berbahagia Datuk Ira Haji Abdul Halim bin Haji Tawil untuk bicara Mufti hari ini. Nantikan lagi bicara Mufti minggu hadapan hari Jumaat 8.30 pagi. Ucapkan terima kasih pada semua yang mendengarkan Melaka FM, dengarkan bicara Mufti ketika ini di 102.3 ataupun secara dalam talian RTM Klik, dan juga yang melihat kami, menonton kami di live page Melaka FM. Tepat jam 9 kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengan Kak Utama 9 pagi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawar hati, ciri mukmin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah